Salam sejahtera. Aku nak ketawa pun boleh, tak ketawa pun boleh, senyum pun boleh, sedih pun boleh. Semuanya itu gara-gara kekalahan PRK di Sungai Bakap kepada Pakatan Harapan Kerajaan dan juga PKR. Ialah sedihlah kan kalah PKR di Sungai Bakap. Tapi biasalah, ada perlawanan, ada kalah, ada menang. Namun memang diakui ada beberapa perkara yang malang dan tak boleh menangi di kawasan itu, terutamanya naratif berkait dengan isu semasa, termasuklah isu air, isu minyak diesel dan juga isu kos sara hidup. Itu semua termasuklah MAHB. Tetapi yang menjadi kelucuan ialah naratif yang juga dibawa oleh Perikatan Nasional. Kononnya kalau Sungai Bakap menang, kerajaan negeri akan tumbang, kerajaan pusat akan tumbang. Yang itu kau tak perlu percayalah. Yang itu adalah fitnah dan pembohongan tahap Dewa Gaban size XXXXL. Melampau punya pembohongan lah kan. Mana ada. Walaupun menang besar, macam mana pun mereka menang besar di Sungai Bakap, yang pastinya kerajaan negeri dan kerajaan pusat tak akan tumbang. Itu yang pasti. Berita buruk untuk Perikatan Nasional, berita buruk untuk calon Perikatan Nasional, dan berita buruk untuk Parti Perikatan Nasional atau Presidennya Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan juga yang lain-lain apabila dikabarkan bahwa menang besar di Sungai Bakap, kerajaan negeri dan pusat tak akan tumbang dan tidak akan tumbang. Malang sekali mereka jadi pembangkang. TikTokers Wan Hadi sifatkan kemenangan Perikatan Nasional pada PRK Sungai Bakap semalam tidak mempengaruhi kerajaan negeri atau pusat. Kata beliau, aku nak bagi tahu kepada yang sebut-sebut nama aku ni kan, keputusan malam ini, malam tadi tak mengubah apa-apa langsung. Tak ada mengubah apa-apa langsung. Yang hanya ubah ialah naratif. Kononnya mereka menang, walaupun hanya menang 1 kerusi. Jadi sekarang ni, kenapa dulu mereka kalah di Sungai Bakap, bukan di Kuala Kubu Baru, tak ada pula naratif tu. Sekarang kalah pula, menang pula ada naratif tu. Tak apalah, sekarang satu samalah, seri kan. Aku nak bagi tahu kepada kamu semua yang kecam sini sana, termasuk akulah yang dikecam. Kata mereka macai PH dan macam-macam lah mereka sebut saya sebagai macai Pakatan Harapan lah, macai Anwar lah, macai itu, macai ini. Tak apalah, siapapun kamu gelar kami tetap menyokong kerajaan. Yang pastinya kerajaan pusat dan kerajaan negeri Pulau Pinang tidak berubah seinci pun. Oke, yang itu lucu. Yang kalah tuh memang sedih lah, tak apalah kan. Malah katanya lagi, rakyat Sungai Bakap yang rugi sebab mereka ada peluang untuk jadi kerajaan, tapi mereka memilih untuk jadi pembangkang. Itu yang ruginya kan. Ada peluang untuk jadi kerajaan, ada peluang untuk dapat menimba sebanyak mungkin pembangunan, sebanyak mungkin kemakmuran daripada kesempatan yang ada daripada kerajaan, tapi memilih untuk menjadi pembangkang. Tak apalah, dah menjadi pilihan, apa nak kata. Mereka tuh sebenarnya ada peluang untuk pilih wakil rakyat, yang wakil rakyat kepada kerajaan, wakil rakyat yang bijaksana, pandai melaksanakan tugas, banyak kebolehan. Ada jambatan terus menghubungkan antara negeri dan kerajaan pusat, tapi mereka gagal menerjemahkan itu dalam pemikiran waras mereka. Banyak yang mengundi ikut emosi. Paling senang cakap macam ni lah. Kalau anda perlu pergi ke sebuah tempat tu, ada jambatan yang boleh shortcut antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, kenapa anda memilih nak pergi pula melencong ke tempat yang jauh, yang tak mungkin silap sikit tak sampai ke tujuannya. Kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang ini ialah kerajaan negeri yang berhubung terus dengan kerajaan pusat kerana dalam kalangan Pakatan Harapan. Bukankah itu satu keuntungan kepada Sungai Bakap kalau mereka menentukan calon kerajaan menang di sana? Tapi tak apalah, mereka dah pilih. Itu pilihan mereka. Pilihan nak menjadi pembangkang. Itulah pilihan dan peluang yang dipersia-siakan. Tapi mereka pilih untuk jadi pembangkang. Tapi tak ada masalah lah.
Kita tak menghina keputusan itu, kita hormat keputusan mereka. Saya juga menghormati keputusan itu. Itu sebabnya sepanjang hari ini saya paparkan kepada Anda sebab-sebab mengapa kerajaan atau mengapa Pakatan Harapan calon Perikatan Nasional menang. Calon Pakatan Harapan kalah. Saya berani mengungsikan kepada Anda sebab-sebabnya supaya dapat jadi muhasabah diri, dapat jadi titik tolak untuk buat perubahan. Jangan kecam orang kalau dah kalah, cari muhasabah diri, cari penambahbaikan. Tapi saya tetap berpegang pada satu prinsip. Kerajaan negeri dan kerajaan pusat tak akan tumbang. Dari dulu lagi dorang sudah jual menjajah naratif kononnya kalau kerajaan kalau negeri kalah, ini kalah, itu kalah, ini kalah, kerajaan pusat akan kalah sampai ke hari ini. Daripada tahun 2021 sampai 2022, 2023, 2024 sudah sekarang ini, itu juga yang mereka jajah, tapi tak tumbang-tumbang juga kerajaan. Cuma nak bagi tahulah, kerajaan tak tumbang pun, menanglah besar macam mana pun. Kerajaan negeri dan pusat tak tumbang pun. PRK semalam menyaksikan Abidin Ismail menewaskan calon Pakatan Harapan PH, Dr. Johari Arifin. Abidin menang dengan memperoleh 14.489 undi, menewaskan pencabarnya Dr. Johari yang meraih 10.222 undi. Abang Bidin menang dengan majoriti besar, iaitu 4.267 undi. Apapun keputusannya, kita sebagai pemerhati politik bebas, kita bersyukur jugalah. Saya secara pribadi saya bersyukur jugalah PRK itu dimenangi oleh Perikatan Nasional supaya semak imbangnya lebih kuat, semak imbangnya lebih bagus, dan kerajaan ada ruang untuk menambah baik lagi jentera, kempen mereka jentera kerajaan dan dasar-dasar kerajaan. Kalau semua jadi kerajaan, siapa lagi pembangkang kan? Baguslah. Semoga dengan pemilihan dengan suara rakyat di Sungai Bakap ini adalah suara yang benar-benar menguntungkan mereka dan tidak merugikan mereka. Bak kata nasihat seorang daripada orang bijak pandai, katanya, ketika Anda mengundi, jangan undi dengan emosi, guna akal bijaksana, kerana undian Anda itu akan menentukan apa akan jadi di kawasan Anda selama lebih kurang 5 tahun lagi. Jadi kesilapan hari ini dengan emosi yang membuak-buak, mungkin marah, mungkin macam-macam lah kan, itu akan membawa kepada mudarat selama 5 tahun dan bukan mudarat 1 hari saja. Nanti jadi pula cerita di kedai kopi minggu depan, barulah mula tular pula rasa menyesalnya aku undi ini, undi itu, dan undi ini. Dan ada pula suara-suara sumbang yang akan keluar lagi. Kalaulah, ini mungkin akan timbul. Kalaulah kami undi kerajaan dulu, kan dah dapat air, kan dah dapat makmur, kan dah dapat muda peruntukan. Sekarang rugilah pula. Jangan sampai itu pula timbul keluar daripada mulut orang yang sudah menyokong Perikatan Nasional. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada calon Perikatan Nasional Abang Bidin atas kemenangan besar mereka. Semoga dengan kemenangan itu mereka menjadi penyemak imbang yang baik di Pulau Pinang. Dan ingat, berapa besar pun majoriti yang mereka dapat, mereka tak dapat goncang kerajaan negeri, tak dapat goncang kerajaan persekutuan. Di kerajaan negeri, mereka bukan merampas, tapi hanya mengekalkan kerusi mereka sendiri. Di kerajaan persekutuan pula, jauh sekali dapat menumbangkan persekutuan. Kerana ingat, itu kerusi Dewan Undangan Negeri, bukan Parlimen. Ingat betul-betul. Kita jumpa lagi. Bye-bye.